Subhanallah, Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Aznan bin Usmadi daripada subjek sejarah pendidikan Islam, dan hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang sejarah pendidikan Islam, iaitu sejarah kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masihi sehingga 750 Masihi. Ia dianggap sebagai salah satu zaman kegemilangan bagi orang Islam pada masa tersebut. Pada awalnya, kerajaan Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah ini adalah salah seorang gubernur di Syria, yang mana pusat pemerintahannya berada di Damsyik. Beliau telah memulakan pemberontakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib kerana tidak berpuas hati di atas keputusan Ali bin Abi Thalib yang tidak berjaya menemui pembunuh bagi Sayyidina Uthman bin Affan. Pasukan Ali hampir menemui kemenangan ke atas pasukan Muawiyah dalam peperangan Siffin, yang mana berlaku di Siffin. Namun anjuran idea daripada pasukan Muawiyah yang inginkan ajakan damai, yang telah mengangkat mushaf Al-Quran setinggi-tingginya dengan menggunakan hujung tombak, melihatkan kepada keadaan begitu, pakar strategi perang daripada pasukan Ali tidak menginginkan perkara tersebut berlaku. Namun di atas desakan daripada sebahagian daripada pasukan Ali yang menginginkan perjanjian damai tersebut berlaku, maka ia telah mendesak Ali untuk berlaku sedemikian. Kebijakan daripada Amru bin Ash yang telah membuat perjanjian tahkim, yang mana dikirakan sebagai perjanjian yang berat sebelah pasukan Ali tadi, telah membentuk salah satu ataupun sebuah pasukan yang baharu, iaitu daripada pasukan Khawarij. Pasukan Khawarij memberontak menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib kerana tidak berpuas hati di atas perjanjian tahkim di antara pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib, yang menganggap bahawa perjanjian tahkim itu adalah berat sebelah, dan sesiapa yang berada dan bersetuju dengan perjanjian tahkim tersebut dikirakan sebagai kafir. Pasukan Khawarij yang telah memberontak menentang pasukan Ali kerana tidak berpuas hati di atas perjanjian tahkim tadi telah membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada zaman Umayyah, pendidikan menjadi tumpuan utama kepada khalifah. Hal ini kerana pendidikan merupakan kesinambungan daripada pendidikan zaman permulaan, dengan penambahan dari segi instruktur pendidikan, kurikulum dan kepelbagaian guru-guru yang mengajar. Selain itu, masjid menjadi salah satu institusi pendidikan zaman Umayyah. Selain daripada menjadi salah satu institusi pendidikan, masjid juga menjadi tempat untuk melakukan ibadah dan pengajaran asas-asas bagi agama Islam. Dari segi perkembangan pula, perkembangan kurikulum pada zaman Umayyah berlaku di setiap peringkat, baik di peringkat rendah, menengah maupun di peringkat tinggi. Selain itu, terjadi pertambahan institusi pendidikan di mana banyak masjid-masjid telah pun dibina. Dengan berlakunya penambahan ini, tenaga pengajar dihantar ke setiap wilayah-wilayah penaklukan Islam. Tidak ketinggalan, selain daripada dijadikan tempat untuk belajar, masjid juga bertindak sebagai tempat kebudayaan di mana diajarkan ilmu-ilmu seperti menenun, meminta dan sebagainya. Bagi sumbangan dan peranan pula, di peringkat awal, institusi masjid diperkenalkan sebagai sebuah pusat pendidikan di samping mengekalkan fungsi yang lain. Struktur pengajian yang dilaksanakan berbentuk tidak formal, walau bagaimanapun ia telah menjadi sebuah pusat pendidikan yang lebih sistematik bila wujudnya tempat belajar yang didirikan bersambung dengan masjid dikenali sebagai as-sufah.
Amalan ini telah menjadi warisan dan menerima perkembangannya sehingga tercetusnya usaha untuk membina tempat khusus untuk pengajian tetap, rasmi dan sistematik. Terdapat banyak sumbangan atau peranan masjid kepada masyarakat amnya. Antaranya ialah masjid sebagai pusat kegiatan ilmu dan dakwah. Sejak zaman Rasulullah SAW lagi, baginda amat menitik beratkan pendidikan. Baginda menganjurkan agar umat Islam mendidik anak-anak dengan ajaran Masjid Nabawi yang merupakan masjid pertama mengeluarkan generasi Islam yang dikenali sebagai generasi Al-Quran, yang kemudiannya mempelopori semua bidang kepimpinan Islam. Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat mengajar dan belajar Al-Quran, dan baginda menyampaikan ceramah, fatwa agama dan ajaran agama kepada mereka. Oleh itu, inilah yang dilakukan oleh Khalifah Umayyah, di mana pendidikan Islam adalah sangat penting untuk memastikan rakyatnya bebas daripada kejahilan serta mampu melahirkan ulama-ulama dan umara yang mampu mentadbir negara. Dan masjid adalah sebagai tempat pembentukan peribadi umat Islam, atau dalam erti kata lain, masjid adalah pusat pendidikan Islam dalam pelbagai bidang akidah, syariah dan akhlak. Institusi masjid berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, masjid yang dibina di Damsyik dijadikan sebagai pusat pembelajaran, di mana aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlaku melibatkan guru dan murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, seterusnya kita pergi kepada hubung kait tema institusi pendidikan ini dengan zaman Rasulullah. Okey, kalau kita lihat pada zaman Bani Umayyah ini, pendidikannya merupakan kesinambungan daripada pendidikan pada zaman Rasulullah. Kerana pendidikan pada zaman Bani Umayyah ini masih lagi tidak lari daripada pendidikan pada zaman Rasulullah dan menjadi acuan kepada zaman Bani Umayyah ini. Antara metod pengajaran pada zaman Nabi yang menjadi titik tolak kepada pendidikan pada zaman Bani Umayyah ini ialah sebagai contoh metod pengajaran secara halaqah, di mana guru berada di hadapan dan dikelilingi oleh murid. Metod pengajaran ini sangat berkesan kerana kita lihat murid dapat menimba ilmu, dan kefahaman ilmu itu lebih jelas kerana murid mendapat ilmu langsung daripada gurunya. Okey, seterusnya hubung kait institusi pendidikan ini dengan zaman Rasulullah ialah institusi pendidikan yang digunakan. Okey, apabila kita lihat pada zaman Rasulullah, baginda menjadikan masjid salah satunya sebagai institusi pendidikan ataupun pusat penyebaran ilmu, kerana masjid ini merupakan pusat tumpuan orang ramai dan menjadi medium yang terbaik untuk menyebarkan ilmu agama dan ilmu-ilmu yang berkaitan. Begitu juga yang digunakan pada zaman Bani Umayyah. Kalau kita lihat, khalifahnya menjadikan masjid antara pusat pendidikan ilmu, di mana sebagai contoh Masjid Umayyah yang terletak di Damsyik itu dijadikan sebagai pusat penyebaran ilmu dan menjadi pusat tumpuan kepada orang ramai. Okey, akhir sekali hubung kait tema institusi pendidikan ini dengan zaman Rasulullah ialah dari segi kurikulum yang digunakan. Okey, apabila kita lihat kurikulum yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW itu juga digunakan pada zaman Bani Umayyah, kerana kurikulum itu bersifat syumul, di mana merangkumi segala aspek kehidupan, bukan sahaja menitik beratkan kepada ilmu-ilmu akhirat saja, tetapi juga menitik beratkan kepada ilmu-ilmu dunia juga. Antara contoh ilmu-ilmu yang diajarkan berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia ni, sebagai contoh ilmu hisab, iaitu ilmu matematik, ilmu bahasa, dan ada juga ilmu-ilmu berkaitan dengan kemahiran, sebagai contoh ilmu-ilmu tentang ilmu menunggang kuda, ilmu manah dan sebagainya.
antara ilmu-ilmu yang bersifat ukhrawi ni ialah antaranya ialah ilmu akidah, ilmu syariah dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahawa Islam itu bukan sahaja menitik beratkan kepada akhirat sahaja, tetapi juga berkaitan dengan dunia. Apabila orang Islam itu menuntut ilmu dunia dan akhirat, dan mereka akan mendapat kemudahan di dunia dan di akhirat. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung berkenaan dengan perbandingan institusi masjid di zaman Rasulullah dan zaman Umayyah. Di zaman Rasulullah, kita dapat lihat antara yang uniknya, masjid ini dijadikan sebagai tempat peperangan. Mudah dikata tempat training, tempat latihan. Peperangan itu dilakukan di sekitar masjid. Segala strategi peperangan dilakukan di masjid. Pada zaman Umayyah pula, perkara ini tidak berlaku lagi di masjid. Strategi peperangan ataupun latihan peperangan itu dilakukan di tempat-tempat khas, seperti mungkin ada tempat pusat khas untuk tentera, untuk peperangan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan pengajaran tenaga pengajar, yang mana kelebihan sebagai seorang tenaga pengajar yang mengajar di masjid, mereka ini terdapat beberapa kelebihan. Antara kelebihannya kita dapat lihat di zaman Umayyah, dikatakan setiap tenaga pengajar itu diberikan upah untuk kelangsungan kehidupan. Jadi mereka diberikan wang supaya mengajar subjek-subjek tertentu. Selain daripada itu, mereka ini juga diberikan tempat khas ataupun tempat tinggal, yang mana guru-guru yang mengajar diberikan tempat tinggal, boleh dikatakan macam asrama bagi mereka yang mengajar di masjid. Manakala di zaman Rasulullah, kita tengok tenaga pengajar ini Rasulullah sendiri yang mengajar sebagai moral ataupun tanggungjawab untuk mengajar di masjid tanpa sebarang upah yang diberikan. Dan yang ketiga, berkenaan dengan pendidikan. Kalau di zaman Rasulullah mengajarkan ilmu-ilmu asas seperti akidah, ibadah dan akhlak. Rasulullah menekankan ketiga aspek tersebut di masjid. Manakala di zaman Umayyah pula, pendidikan ini terbahagi kepada dua, yang mana dia ada pendidikan umum dan khusus. Pendidikan umum ini diberikan kepada golongan rakyat biasa, manakala pendidikan khusus diberikan kepada golongan khas untuk anak-anak khalifah dan juga para pembesar. Apa yang saya dapat rumuskan berkenaan dengan institusi masjid ini adalah bagaimana fungsi masjid itu dikembangkan bermula di zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat, dan seterusnya di zaman tabi'in sehingga sekarang. Kita dapat fungsi pelbagai fungsi masjid itu dijadikan berdasarkan zaman, makin banyak kelainan yang dilakukan. Seterusnya, kita dapat membezakan antara fungsi masjid di zaman Rasulullah dan zaman Umayyah. Antaranya adalah berkenaan dengan upah yang diberikan kepada tenaga pengajar, pendidikan yang diberikan di masjid, berkenaan dengan peperangan yang dilakukan di sekitar kawasan masjid. Yang mana zaman Rasulullah ada, zaman Umayyah tidak lagi dilakukan sedemikian. Sekadar itu sahaja daripada kami. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang tu datang daripada kami, dan hakikatnya semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share
sebab itu gratis.